nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallam tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapak-bapak sekalian, Allah bagi kita sakit. Untuk sebagian orang ampun dosa, maka dia banyak istighfar. Ada sebagian orang Allah bagi sakit bukan nak ampun dosa dia, nak naikkan derajat dia. Tapi dua-dua dapat sakit. Jadi Allah SWT gunakan sakit tu untuk sama ada ampunkan dosa atau naikkan derajat bagi mereka yang beriman kepada Allah. Bagi mereka yang beriman kepada Allah tapi amal banyak rosak, iman tak sampai, Allah bagi banyak sakit untuk ampun dosa. Mereka dah sampai tahap iman dan amal menjadi bagus, Allah bagi sakit untuk naikkan derajat. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, Allah Maha Karim. Dia bukan bagi sakit sesaja. Kalau dia bagi sakit untuk kita susah, itu bukan kerja Allah Ta'ala. Allah bagi kita sakit ada maksud, supaya kita tahu yang kita dah buat salah. Dan apabila kita tahu kita dah buat salah, kita takkan buat lagi. Kalau kita banyak buat salah, tak ada sakit, kita nak risau kenapa Allah tak bagi aku sakit untuk ampun dosa aku pun tak semua baik amalan, banyak buruk amalan tapi tak ada sakit. Itu maknanya Allah tak buat baik dekat dia, tak bagi sakit sedangkan banyak dosa, kan? Jadi Allah bagi Nabi-Nabi juga sakit, mereka tak ada dosa. Dan Nabi bagi tahu, aku suka sakit, demam. Allah naikkan derajat dia semua. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, tapi bila datang sakit, datanglah dugaan. Benda yang kita selalu buat, kita mau terus buat juga walaupun kita sakit. Macam sekarang saya sakit, saya rasa saya tak mau bagi bayan, tapi saya diperintah bagi bayan dia. Saya tak mau tahajud, saya diperintah juga. Saya semua diperintah. Jadi maknanya Allah tak mahu kita berkurang. Orang-orang yang tinggi darjat ni, sakit dia tak buat dia berkurang. Dia macam orang tak sakit juga, perintah tadi, barulah dia naik darjat. Kalau dia berkurang beramal, mana nak naik derajat? Jadi bapak sahabat-sahabat dia ada sakit, dia tak ada berkurang amalan dia. Malah amalan dia sentiasa ada dan sakit itu membuat dia naik lagi kedudukan dia. Jadi kita bila sakit masih taat perintah Allah tu, kita akan ada mujahadah. Dia tak sama buat amal dengan tak sakit, dengan beramal dengan sakit. Itulah susah. Dengan kesusahan tu Allah tingkatkan lagi ganjaran ni. Kita tak suka, ya Allah suruh lagi. Sebab bila kita sakit, kita buat juga amalan yang biasa kita buat, akan ada susahan lah. Dengan kesusahan tu Allah naikkan derajat, naikkan lagi, naikkan lagi. Dan Allah suruh kita rasa sakit, pain, kita suruh orang beli pain killer. Seorang bagi tak dapat, dia beli antibiotik. Satu lagi beli pain killer, dia beli pil pula. Semua Allah buat, semua tak jadi. Sebab Allah tak nak hilangkan pain tu. Pain tu lah yang buat dia naik kedudukan tu.
Walaupun kita suka supaya tak ada pain, Allah kata bagus pain tu. Dengan pain yang kau ada tu, kesakitan tu, kau naik lagi banyak. Ada. Jadi nak jadi kasih Allah ni, banyak dia punya harga kan. Dia bukan senang-senang dia. Allah Subhanahu Wa Taala takkan pilih orang jadi kekasih dia kalau tak sedia taat dia dalam apa keadaan. Yang pada sakit, tak sakit, Allah mahu istiqamah. Tapi tentulah orang yang tidak kekasih Allah, dia bila sakit dia berkurang lah amalan dia. Dia tak lagi sembahyang tahajud, dia tak lagi ini, dia tak baca Quran lagi, dia tidur. Macam Rasidi bila dia sakit, apa Rasidi buat? Habiskan masa dekat tempat dia tu lah. Dia tak ada habiskan masa dengan amal-amal lah. Itu bezanya sakit untuk ampun dosa dengan sakit untuk naik darjat. Jarang orang hari ni diberi sakit untuk naik darjat, tak ada. Sebab jarang hari ni orang menjadi kekasih Allah. Semuanya tak ada jadi kekasih Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni mau jadikan kita ni kekasih dia. Bukan saya aja, semua orang. Semua manusia ni di dunia ni Allah mau jadi kekasih dia. Bagi mereka yang nak lah. Jadi bagi mereka yang dah, Allah akan dorongkan dia. Bukannya jadi kasih Allah ni hanya untuk sebagian orang. Sebagian orang kata Allah, aku tak badikan kau. Allah SWT mau, semua orang mau. Dan bagi mereka yang mau, Allah akan dorongkan. Kau hitam ke, kau putih ke, macam Bilal radhiyallahu anhu, dia hitam pun ada, dia putih. Dia bukan muka lawa, giginya putih, baka hitam. Nah, tapi dia kekasih Allah. Hanzalah muka putih kan, tak ada hitam, tapi Hanzalah jadi kasih Allah. Sama. Kenapa Hanzalah tak jadi kasih Allah? Apa dia cakap? Allah tak pilih. Itulah jawapan orang yang tak nak jadi kasih Allah. Jawapan orang yang tak nak jadi kasih Allah, dia kata Allah tak pilih. Pertama sekali kita salahkan Allah tu salah, tuan. Allah tak ada, tak nak pilih kamu. Sebab apa Allah tak pilih dia? Dia tak mau. Dia mau jadi kekasih siapa? Kekasih siapa? Ibu dia. Kan? Dia mau jadi kekasih ibu, bukan jadi kasih Allah. Lepas tu bila tak ada, dia kata Allah tak pilih. Allah tak pilih dia sebab dia tak sedia. Kerana nak jadi kekasih Allah tu kena mujahadah, kena diduga lagi. Sampailah Allah kata, benarlah kamu ni, aku semua dah duga kat kau. Mana? Termasuk dah beli harta, dah ada semua, masing kau nak aku juga. Satu orang yang diberi harta lari pada harta, tak nak Allah, tak jadi. Diberi kuasa lari pada kuasa, tak nak Allah. Yang paling susah ni bila diberi harta, kuasa. Ini biasanya manusia lari dia jadi kekasih Allah. Mula dia nak katanya. Kemudian bila dah dapat harta kuasa, dah tak nak dah. Ada satu orang daripada Terengganu, dia bergaduh dengan bini dia. Bini dia nak minta cerai kan, dia dah kecewa. Dia cakap, aku nak pergi Gombak, aku nak Allah je. Dia pun pergi gas dengan saya, baik dia. Lepas tu dia balik nak uruskan tanah. Saya cakap, kau nak uruskan dunia, tapi kau jangan bersama bini kau yang mau cerai kat kau tu, sebab kau tak bagus. Kalau kau bersetubuh dengan dia, kau dah tak nak Allah. Dan bila kau tak nak Allah, kau tak nak datang sini balik. Dan akhirnya tak jadilah. Dan mati dalam keadaan tak jadikan. Dia dah mati lah. Jadi tuan yang mulia, kita nak jadi kasih Allah ni betul-betul. Kita bukan cakap je saya nak jadi kasih Allah macam Rasidi. Sekali dia cakap, dia mesti diduga. Takkan Allah tak duga dia.
What's the proof yang kamu kasih aku, kata Allah? Apa bukti dia? Boleh kau cakap kau kasih dia, sedangkan aku duga sikit je. Jadi selain Allah, makhluk lah. Kalau kita tak jadi kasih Allah, kita jadi kasih makhluk. Makhluk paling dekat dengan kita, isteri kita, mak kita, bapak kita, anak kita. Jadi mereka banyak nak jadi kekasih mak, bapak, anak, isteri. Allah tak ada. Kenapa tak mau jadi kasih Allah? Tahu pun tidak. Yang maksud hidup dia ni jadi kasih Allah, tahu pun tidak. Selama dia orang hidup, orang Islam seluruh dunia ni, dia tak tahu dia kena jadi kasih Allah. Maksud sebenarnya. Jadi apa yang dia buat, iaitu yang dilihat orang lain semua buat, kan? Bila belum kahwin, cinta mak dia, bapak dia. Bila dah ada perempuan, isteri dia, alih mak dan bapak dia, cinta perempuan tu pula. Dan bila ada anak, alih daripada perempuan tu ke anak pula. Tak ada dia nak cinta Allah. Jadi kenapa? Mereka tak nak taat perintah Allah. Kalau kita mau jadi kasih Allah, Allah pasti duga kita. Dan bila apa maksud Allah pasti duga kita? Allah bagi kita kesusahan, kena Allah bagi kita perintah. Kalau kita dalam kesusahan tu, kita tak taat perintah Allah, maka kita gagal lah untuk jadi kekasih Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tak ada mahu yang lain. Dia mahu satu, taat. Jadi kalau kita pilih untuk tidak taat, dalam keadaan kita susah semua tu kan. Macam Rashidi, apa dugaan dia bagi kat Rashidi sekarang? Rashidi ada nak jadi kasih Allah? Tak ada. Ada? Tak ada, tak pernah cakap saya nak jadi kasih Allah. Ada. Jadi Allah akan duga dia. Apa duga? Allah bagi dia tak ada duit. Allah bagi dia tak ada kerja. Lepas tu Allah suruh dia buat semua perkara dengan perintah Allah. Manusia bila ada duit, dia kata bolehlah taat. Bila tak ada duit, macam mana nak taat? Dia orang dah kira duit tu pula. Bila kita langgar perintah Allah, kita tidak taat perintah Allah, kita telah gagal. Apa saja. Kita diberi isteri, kita langgar perintah Allah. Kerana ikut cakap isteri, itu kita telah gagal. Kita ikut cakap anak, belakangkan cakap Allah, kita telah gagal. Bila kita langgar perintah Allah disebabkan cinta pada anak, bini, kerja semua, makna kita mendepankan semua yang lain tu dan bukan Allah. Dan macam ini tak boleh jadi kasih Allah. Drop. Rashidi drop daripada jadi kasih Allah. Dia kata keinginan dia nak jadi kasih Allah sikit je, mana ya? Dia kena keinginan jadi kasih Allah ni besar, tinggi. Ya tak? Jin-jin semua tahu ini nak jadi kasih Allah. Dan setengahnya ketawa kan ini. Alah dia ni cakap banyak lebih. Nanti Allah duga dia tak ada lah jadi kasih Allah ni. Dia dah tengok lah banyak manusia ni. Tapi bila manusia tu tetap taat Allah, dalam apa keadaan taat perintah Allah, maka dia telah berjaya. Apa yang Allah kehendaki dalam dunia ni ialah taat perintah dia dalam apa keadaan. Kalau Allah perintah, kita buat. Allah tak perintah, kita tak buat. Jadi kekasih Allah ni adalah maksud hidup manusia. Dan Allah bagi tahu, jadikanlah aku kekasihmu. Jadikanlah aku maksud. Jadikanlah aku matlamat. Jika kamu dapat aku, maka kamu akan dapat segalanya. Kalau kamu hilang aku, maka kamu akan hilang. Jadi sebenarnya manusia tak payah banyak fikir. Kalau nak berjaya, pertama sekali betulkan maksud hidup. Lepas tu berusaha
mengikut jalan mereka yang dah berjaya jadi kekasih Allah. Siapa yang telah berjaya? Muhammad. Sebab itu Allah beritahu pada Nabi, ya Muhammad, beritahu, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Inilah kerja yang manusia tak nak buat. Mana nak jadi kasih Allah? Jalan tu tak ikut, tarikat tu tak ikut. Senang aja. Ikut Nabi tu bukan ikut semayang aja. Kalau kita ikut Nabi semayang aja, dakwah tak ikut, mana tak ikut Nabi lah. Nabi bukan ikut semayang je. Nabi buat dakwah. Nabi buat semayang. Nabi puasa, Nabi zakat, bukan Nabi dakwah dia tak buat. Semayang aja. Jadi kamu kalau semayang aja, zakat aja, puasa aja, dakwah tak buat macam Nabi, tak adalah ikut Nabi. Jadi kalau tak ikut Nabi, macam mana nak dapat jadi kekasih Allah? Jadi kamu dalam ikut jalan tu tentulah banyak syaitan yang kamu mengacau kamu supaya jangan ikut jalan tu, supaya kamu berhenti jalan tu. Macam Hanzalah ni, dia dalam ikut jalan tu, syaitan tahu Hanzalah ni dia suka perempuan, maka dia pun nampak kan pada Hanzalah perempuan. Hanzalah tergoda dengan perempuan. Perempuan tu ajak dia kahwin, tinggalkan gombak, duduk sabar, buat kebun sana. The next time kita pergi jumpa dia, dia angkat si buah kurma, buah apa, kahwin sawit. Itu yang kerja. Kau ada gas dan zak? Tak ada. Kenapa? Dah berhenti, bini tak suruh. Jadi Hanzalah ada orang yang ikut jalan dah menyimpang. Bila kau nak balik pada dakwah, tak tahulah mesau. Doalah untuk saya. Allah, saya tak dipilih. Allah tak pilih dia sebab dia dah pilih jalan tu tak betul. Ada orang syaitan tahu ini memang bila jadi kaya dia akan. Jadi dia kacau lah Rasidi. Peluang jadi kaya nanti. Bila Rasidi kaya dia pun pindah lah tinggal di rumah ni. Buat bini dia mula duduk kat sini. Rumah bagus kan. Lepas tu pindah lain lagi. Kita dah banyak tak muat pula. Lepas tu pindah tempat lain lagi. Lepas tu pindah lagi dah tak ada lah jumpa kita. Jadi tuan yang mulia, inilah cara-cara syaitan jalan itu yang mengacau kita. Jadi di jalan itu syaitan kiri kanan. Jadi untuk selamat kita jangan ikut jalan tepi, ke jalan tengah. Jalan tengah ni makna kita ikut jalan tu dengan sepenuhnya. Keluar 4 bulan keluar, hari-hari gas keluar. Semayang berjemaah buat 4 bulan keluar. Macam Sufyan dia tak ikut, mana dia ikut tepi lah. Bila dia ikut tepi, syaitan dah dekat tepi tu, dia mesti kena makan syaitan. Bila dia kena makan, dia senyap aja. Kita pun tak tahu. Rupa-rupanya dia dah buka kedai satu. Dia ada duit, syaitan suruh dia. Dia tak adalah buat kerja dakwah lagi. Muharis semua tu, syaitan tu ambil dia. Semua Azri, semua apa, Zahari, Asmani, semua ikut jalan tepi. Kita mau tenggelam, buat kerja ni ikut cara Nabi SAW dengan mesyuarat. Dia orang tu jadi begitu sebab tak tanya saya. Bila tanya dia orang tak percaya. Itu mesti salah. Dah tu kalau salah buat pun nak ikut saya. Tak ada masalah. Kau boleh pergi ikut jalan kau sendirilah. Jadi sekarang dia dah ikut jalan sendiri. Asmani dah ikut jalan dia, Zahari dah ikut jalan dia, Ustaz Ismail dah ikut jalan dia, semua dah ikut jalan dia. Apa jadi? Semua jalan-jalan tu semua jalan syaitan. Dia bukan jalan Muhammad SAW. Jadi oleh kerana itu kita jangan berada di jalan ni tepi-tepi. Kita mesti tengah. Full kita bagi mengikut perintah Allah. Jangan kita tak nak keluar. Jangan kita buat kerja tempatan main-main. Sungguh-sungguh. Dan apa saja kita mesyuarat dengan Misal. Apa kita nak buat. Jangan kita tiba-tiba buat, tak ada mesyuarat. Bila kita dah ditangkap oleh syaitan, kita nak mesyuarat, tak ada dah. Kita akan ikut syaitan. Sebab kita dah mesyuarat dengan dia,
Lepas tu nak mesyuarat dengan Amir Sab lah. Saya punya Amir dah syaitan lah, suka. Mana nak ikut Amir Sab? Dah habis lah. Okey, gas.